Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk, moga-moga bermanfaat untuk kita semua, iaitu berkenaan dunia. Dunia. Hadirin hadirat sekalian, ada satu ayat Al-Quran yang sewajarnya menjadi satu pelajaran kepada kita dan peringatan, yang mana Allah Ta'ala menggambarkan dalam Quran bahawa pada hari kiamat nanti semuanya dalam suasana gelap gelita. Maka dalam keadaan gelap gelita itu, manusia memerlukan cahaya untuk menuntun ataupun membantu dia berjalan, nak pergi ke titian sirat misalnya. Sebab itu bagi orang beriman, Allah Ta'ala sebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di sebelah kanan mereka. Surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Maka Allah Ta'ala cerita, kita ni semua nanti insya-Allah akan ada cahaya. Tapi saiz ataupun besarnya cahaya yang kita bawa itu nanti tidak sama antara satu sama lain. Ada orang mungkin dia bawa cahaya, tapi cahaya yang dia bawa sebesar ibu jari saja. Sesekali menyala, sesekali padam. Tapi bolehlah daripada tak ada api langsung. Ada orang diberi cahaya setinggi manusia berdiri. Ada orang diberi cahaya setinggi pokok kurma. Ada orang diberi cahaya sebesar gunung. Bahkan dalam riwayat menyebut ada orang diberi cahaya sebesar wilayah antara Madinah dengan Sana'a di Yaman. Mana sebesar semenanjung kita ini. Jadi besar kecilnya saiz cahaya inilah yang akan menentukan secepat mana kita meniti titian sirat nanti. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Namun Allah Ta'ala merakamkan juga dalam surah yang sama, ada pula sesetengah manusia yang tak dapat cahaya langsung, gelap gelemat. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik, lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami,
kami nak meminjam cahaya kamu. Ada, nanti akan ada orang-orang munafik minta tolong dengan kita, dengan tuan-tuan orang baik semua. Bang, tolong bang, pinjam cahaya bang. Ni bukan macam minta api nak cuci rokok, bang pinjam api, bukan. Ni cahaya petunjuk. Bang, minta cahaya bang. Maka Allah rakamkan ketika itu orang-orang beriman akan menjawab, qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Ketika itu para malaikat yang mendengar permintaan daripada orang-orang ini kepada kita, dia akan jerkah, balik semula barisan belakang, balik semula belakang, cari sendiri cahaya tempat lain. Lalu di antara mereka itu, faduriba bainahum bisurin lahu bab, malaikat pun buat satu dinding pemisah, yang mana dinding tu ada pintu antara kita dengan puak-puak yang gelak gelita nak minta api atau cahaya daripada kita ini. Dan Allah Ta'ala sebut batinuhu fihi rahmah, di sebelah dinding sini, di situ penuh dengan rahmat Allah. Belah kita lah, belah tuan-tuan. Adapun wa zahiruhu min qibalihil azab, hak alik sebelah lagi itu penuh dengan azab. Surah Al-Hadid ayat 13. Jadi memang ada nanti masa hari kiamat, ada orang akan dibangkitkan tak ada cahaya langsung. Kerana itu bila mereka melihat orang-orang beriman, orang baik-baik macam tuan-tuan yang nanti bawa cahaya, maka mereka nak ikut kita. Dia akan beritahu kepada kita, unzuruna naktabis min nurikum, tunggulah bang, tunggulah sekejap, kami nak pinjam cahaya ni, kami nak ikut, kami nak follow. Tiba-tiba Allah buat satu dinding yang sangat besar dan berpintu, faduriba bainahum bisurin lahu bab, buat pula dinding besar. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura, balik belakang, cari sendiri cahaya. Maka dalam kegelapan dan dalam rasa putus asa sebegitu, orang-orang munafik pun berteriaklah, bertanya dari sebelah dinding atau di balik dinding tadi. Kita orang beriman ada di sebelah sini, dia ada di sebelah sana. Dia pun berteriaklah kepada kita, alam nakum ma'akum, bang, bukankah dulu kita berkawan? Dulu kita sama-sama semayang di masjid negeri sama-sama, pergi ke Kabut Seh sama-sama, pergi makan di gerai sama-sama, pergi menara Teruntung sama-sama, pergi tengok dinosaur zoo Teruntung sama-sama, pergi Teluk Cepedak sama-sama, ngaji bersama, banyak kebaikan kita buat bersama, gohek basikal bersama-sama, exercise futsal bersama-sama. Alam nakun ma'akum, kita kan geng, takkan tak boleh tolong kawan bang? Orang beriman pun menjawab dari balik dinding, benar, kami tahu, tapi maaf, kamu telah buat 3 kesalahan, yang mana 3 kesalahan ini telah mencelakakan diri kamu sendiri, kami tak boleh tolong. Apa 3 kesalahan itu? Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu. 3 kesalahan, dan kita jangan buat 3 kesalahan ini. Kalau kita pun buat 3 kesalahan ini, kita samalah duduk sebelah dinding sana, gelak gelita. Gelak ni tak sedap tuan-tuan. Tuan-tuan bau cahaya suram pun pening lah kepala. Suram tu lampu masjid, macam kedai snooker. Ini baru suram. Bayangkan gelak gelemat, bukan menyeronokkan. Pertama kesalahan puak-puak yang duduk sebelah dinding sana ni, fatantum anfusakum, iaitu mereka semasa hidup di dunia selalu meletakkan diri mereka dalam situasi yang mudah difitnah oleh orang. Ini kena ingat. Dia suka buat pekerjaan yang menyebabkan orang jadi sangka buruk ke dia.
Sedangkan orang Islam, agama nak kita ni sentiasa menjaga iffah. Iffah ni maruah diri, nama baik, reputasi. Jangan pergi tempat tak senonoh. Awak dah pergi haji, piyah atas kepala, pergi duduk melepok lorong kunyit, tak sesuai. Ni orang kenal-kenal lah lorong kunyit ni, cerita lorong Kuantan dulu-dulu. Duduk belakang, tak sesuai, menyebabkan kita jadi dipitnah. Awak orang agama misalnya, tapi gambar dengan orang perempuan, dengan orang hak tak senonoh. Sebab itu orang Islam disuruh menjaga kehormatan diri dan mesti usaha jauh daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, sama ada di dalam harta, tahta, wanita. Kita bergambar dengan kereta besar, ngepok, pintu terbuka, orang mudah fitnah. Inilah dia, menega, patut harga cekik darah, beli kereta mahal, orang fitnah, menjadikan orang fitnah. Sebab itu kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi pernah berikan pelajaran pada kita, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi beritahu, benda halal jelas, clear, benda haram jelas, clear. Tetapi antara halal dan haram itu ada grey spot, dia panggil sebagai syubhat, dan sebahagian manusia dia tidak tahu benda ini, kata Nabi. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai orang terlepas pandang grey spot ini. Halal clear, jangan minum arak, jangan makan khinzir misalnya, jangan. Benda yang halal kita tahu, benda yang haram pun clear, tapi dia ada grey spot. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang boleh jaga diri daripada duduk dalam grey spot ini, benda-benda syubhah ini, maka dia telah menjaga agama dan menjaga maruah dia. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang cenderung dan jatuh dan suka pada benda syubhat, lama-lama dia akan jatuh pada benda haram. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Sebab itu salah satu sifat orang beriman, ittaqus syubhat. Kita kena menghindarkan diri daripada syubhat, benda yang boleh menjerumuskan kita kepada fitnah orang. Jauhkan daripada berkawan dengan orang tak senonoh. Walaupun niat kita baik, nak pergi mengajak dia kebaikan, tapi orang selfie ambil gambar upload dalam Facebook, orang akan buat persepsi yang pelbagai. Kita pergi tempat tak senonoh, walaupun kita niat baik, maka kita menghindar diri daripada tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dosa, maka itu dituntut dalam agama. Dalam kitab Talbisul Iblis karya Ibnul Jauzi ada satu riwayat. Ni kita tengok macam mana perangai Nabi SAW. Nabi pun dia jaga daripada sangkaan buruk orang. Sebab kita tengok sekarang ni ramai orang sebab suka sangat upload sesuatu di dalam medsos, Facebook, Instagram, TikTok dan bagai-bagai, mengundang kecaman satu negara berjemaah hentak dia. Lalu dia pun pegang prinsip, lantaklah orang nak cakap apa, janji saya dengan Allah, ni semua tak betul. Awak buat perbuatan awak diukur daripada zahir dia. Maka kalau walaupun niat betul tapi cara tak betul, mengundang fitnah, itu juga kesalahan. Nabi SAW dalam satu riwayat diceritakan, kata isteri Nabi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fahaddathtuhu thumma qumtu li anqalibu faqama ma'i liyaqlabani. Salah seorang isteri Nabi nama Safiyah, dia cerita satu ketika Nabi iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi Safiyah pun datanglah. Nabi iktikaf malam, datang Safiyah nak menjenguk, seorang isteri menjenguk suami. Kemudian Nabi pun ra'ilah, berbual lah sikit dengan isteri dia.
Kemudian Sofiah dah selesai berbual, dia nak balik ke rumah. Nabi gentleman, dah malam, tak apalah, saya hantar awak balik. Maka Nabi pun berjalanlah berdua. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dan rumah Sofiah ni dia jauh sikit, macam rumah Aisyah apa semua kan dekat dengan Masjid Nabawi, sebelah tu je. Rumah rumah Sofiah ini fi dari Usamah bin Zaid, di kawasan perumahan Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Famarra rajulani minal ansar. Ketika Nabi berjalan berdua, tiba-tiba berselisih dengan dua orang lelaki Ansar. Falamma ra'aya an-nabiyyu asra'ah. Bila mereka nampak Nabi tengah berjalan dengan orang perempuan, mana tahu perempuan mana. Jadi dia orang ni tak nak Nabi malu, takut Nabi bawa girlfriend lah kononnya. Maka mereka pun asra'ah, jalan cepat-cepat. Kono buat tak nampak. Jangan pandang. Seolah begitulah. Takutkan kantoi, kata orang Pantai Timur, berigak pula Nabi nikah. Kemudian Nabi pun mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyatu binti Huyai. Nabi pun panggil budak lelaki yang dua orang tadi hok jalan cepat tadi. Dia panggil, sini, pelan-pelan, jangan lari, berambil, jalan pelan-pelan. Ni nak khabar, ni isteri saya ni, Safiyah binti Huyai. Kau ingat macam-macam girlfriend lah apa kan, isteri saya ni. Nabi clear kan. Sebab sahabat tadi lari laju sikit sebab tak nak ganggu privasi Nabi. Dia faham lah kok manalah tahu belakang kita, Nabi akan dia malu pula, jalan laju-laju lah, seolah begitu. Kemudian dua orang lelaki Ansar ni bila Nabi dah explain ni isteri dia Safiyah binti Huyai, faqala, maka dua-dua orang tu pun membacakan subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun beritahu, inna syaitana yajri minal insani majrad dami wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Kata Nabi, ingat, syaitan ni begitu dekat dengan kita sehingga kan dia mengalir pada kita ni seperti mengalirnya darah. Mana dekatnya syaitan dengan kita, anytime dia boleh trigger kita untuk buat benda tak senonoh. Wa inni khashitu an yakdhifa fi qulubikum syarran, dan saya khawatir syaitan akan tiupkan prasangka buruk dalam hati kamu berdua. Jadi saya kena jelaskan, ini isteri saya. Hadis Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran untuk kita? Jauhkan daripada buat benda yang boleh mengundang prasangka buruk orang. Kalau logik, siapalah nak buruk sangka Nabi ada skandal ke ada girlfriend? Takkan ada. Tapi Nabi sendiri nak clear cut, ni isteri saya, jelas. Betul, ingatlah muslimin muslimat di luar sana, nak cari populariti, nak publicity, banyak kerja-kerja gila kita boleh buat. Baik tu orang Arab ada satu syair mengatakan, bul ala zamzam fatu'raf. Engkau nak jadi popular, mudah saja, kencinglah di telaga Zamzam, satu dunia akan kenal kamu. Maknanya buatlah kerja gila, berendam dalam buih, contoh berendam dalam buih, ambil gambar, awak ustaz, tapi memang terkenal lah, orang fitnah macam-macam. Ini yang pertama. Maka orang-orang munafik tadi, bila dia minta cahaya dengan kita, kita pun jawab kepada mereka, bang, bukan kawan tak nak tolong awak atas dunia dulu, kerja awak buat pekerjaan yang mengundang fitnah. Jadi ini yang menyebabkan awak tak dapat cahaya. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala rekodkan ketika orang munafik minta cahaya dengan kita, kita jawab, sebab kedua kami tak boleh tolong awak. Wa tarabbastum wartabtum. Apa maknanya? Perkataan tarabbastum ini asal daripada perkataan tarabbus. Tarabbus ni maknanya menunda-nunda, wait and see. Ini juga perangai yang kita kena jauhi.
Kalau tak pasal-pasal kita duduk balah dinding belah sana esok nanti. Menunda-nunda kerja baik, menunda-nunda meninggalkan kejahatan kerana perasan bahawa kita masih banyak waktu, merasa umur masih panjang, merasa nak masih sihat. Lantak dululah, biar dululah ustaz, kita ni relax dululah, muda lagi. Ni jangan. Baik itu dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala gambarkan antara perangai orang munafik ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala sebut, infakkanlah apa yang rezeki aku beri kepada kamu sebelum kematian mendatangi kamu. Janganlah kamu jadi seperti sebagai manusia yang bila dah mati mereka menangis dan merayu kepada aku, wahai Tuhan, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan. Ni dia dah mati ni, dia merayu kepada Tuhan, wahai Tuhan, tolonglah anjakkan sedikit kematianku, tunda sikit. Boleh atau tidak? Anjak sikit je. Apa dia nak? Ila ajarin qarib, tundakan pendek je, bukan nak seminggu pun, sehari pun jadilah, tunda sikit saja. Tujuan dia fa asaddaqa wa akum minas salihin, supaya saya dapat bersedekah dan jadi orang baik. Tolonglah wahai Tuhan. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Sebab itu ketika kita menguruskan jenazah, percayalah ada di kalangan jenazah-jenazah yang kita urus itu sedang menangis di alam barzakh, minta kepada Allah, ya Allah, ngapa pula mati, ngapa mati aku tak ada lagi ni, bolehlah undo. Dia ingat komputer kok boleh undo, boleh rebirth balik. Saya bukan nak hidup 100 tahun, nak sedekah. Ini yang Allah rekod dalam surah Munafiqun ayat 10. Ini perangai orang menunda kebaikan. Semasa tabung golek tu lalu depan, awak tak nak ulur. Bila dah mati keras atas katil besi, tolonglah undur balik, saya nak sedekah semula. Sudah terlambat. Itu sebab orang yang tarabbastum wartabtum, orang yang suka menunda-nunda kebaikan ini, dia akan duduk di sebelah dinding yang satu lagi. Janganlah menunda. Mungkin ada orang dia menunda nak masuk Islam, ada, dia dah dekat dah dengan orang kita, dah suka dah ke agama ni, keknya bila nak mengucap, relax dulu lah relax dulu, tiba-tiba meninggal. Galak dia akan jadi galak. Ataupun nunda nak semayang, katalah berapa minit lagi masuk isyak, kata sudah malas pula nak semayang, sekarang lah lagi minum dulu, meninggal pula minum, menyesal, ngapalah aku tak semayang tadi. Atau menunda membayar zakat, hujung tahun dah ni, menunda membayar zakat. Atau menunda membayar hutang, menunda-nunda nak menunaikan haji ataupun umrah, menunda-nunda membaca Quran ataupun nak menghafal Quran, menunda-nunda nak sambung belajar, nak pergi mengaji, menunda-nunda nak pergi berbakti kepada mak di kampung, cadangnya hujung minggu nak balik dah kampung jumpa mak. Kawan pula ajak panjat Bukit Pelindung, layan ke member dulu, tak ada pula jumpa mak, tak kita meninggal, mak meninggal, galak. Dan banyak lagi penundaan-penundaan yang sering dilakukan oleh manusia. Begitu juga ada orang, dia daripada kehidupan yang tak molek kepada kehidupan molek, dia nunda juga, menunda bertaubat daripada malas sembahyang, rugi. Menunda bertaubat daripada minum arak, berjudi, rasuah, zina, menipu, penyelewengan dan macam-macam, rugi. Ayolah muslimin muslimat sekalian, ketahuilah bahawa inilah yang dinamakan penyakit at-taswif. Apa makna at-taswif? Penyakit menunda-nunda melakukan kebaikan, yang merupakan salah satu daripada trik ataupun helah iblis yang paling jitu sekali dalam menghalang kita nak taat dan bertaubat pada Allah.
Kita baru nak buat baik, iblis bisik, relax dulu boh, lek lu sakok lu, lek lu sakok lu. Habis begitu. Kalau umur panjang, alhamdulillah, takut tak dah. Itu hak kedua. Yang ketiga, di sebalik dinding itu, ketika mereka merayu kepada kita, bang, pinjamlah cahaya, kau gelap gelita sangat dah ni. Kita jawab, masalah ketiga masih hidup dulu adalah wa gharratkumul amaniyu. Kamu semasa di dunia dulu selalu tertipu dengan angan-angan kosong. Apa maknanya? Masih hidup di dunia, ni kita bincang dunia, dunia ni masih hidup atas dunia, terlampau berangan-angan kosong sangat. Berangan nak dapat harta, berangan nak pangkat, berangan nak pandai, berangan nak popular, cita-cita nak dapat kuasa. Tengok sehari dua ada orang terima pingat, terima bintang, dapat datuk itu ini, kita pun berangan, bilalah peluk aku, angan-angan sokmo. Jangan. Dunia ni dia ada pesona dia. Ni sekarang budak-budak muda ada lagu popular sekarang ni, Bulan Sutena, apa nama, terpesona, kata dia, terpesona. Kita memang terpesona. Kalau Kuantan sendiri, kalau kita tengok, memang terpesona dengan pantai yang indah, Teluk Cepedak, anak air, batu hitam, sepat, penuh lawa. Terpesona kita melihat pesona bukit-bukit yang indah, termasuklah Bukit Sekilar dan Bukit Setongka, bukit jugalah tu, Bukit Bukau yang cantik. Pesona kereta, lalu orang Kuala Lumpur, kereta lawa-lawa, pesona. Tengok geng motor besar bawa lalu depan kita, lawa motor, pesona. Sampai peringkat terpesona dengan private jet, kapal mewah, kapal persiaran, helikopter. Terpesona dengan rumah-rumah besar, lawanya rumah dia, ada kolam renang, macam-macam. Terpesona dengan layanan VIP di restoran mewah, terpesona. Suka sangat orang layan dia, hello sir, suka, terpesona. Welcome sir, duduk, orang ambil napkin letak. Terpesona kita. Terpesona dengan dihormati orang, suka pergi sini orang hormat, sini orang hormat. Terpesona menengok orang duit banyak, bilalah aku ada banyak duit. Terpesona dengan wanita-wanita cantik. Muslimin muslimat sekalian, disebabkan manusia terpesona dengan segala keindahan ini, maka manusia terpaksa menghabiskan begitu banyak masanya untuk nak mengejar segala keterpesonaan ini. Sebab itu bukan tidak boleh, tapi apa Allah peringat ni, Allah peringat banyak kali supaya kita tak menyesal di pada mahsyar nanti. Allah Ta'ala pesan, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Apa Allah Ta'ala sebut? Manusia, ketahuilah kamu, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan, dan ianya sangat meralikkan, melalaikan. Ianya adalah perhiasan, ianya adalah kemegahan di antara kamu. Kamu bangga di kalangan kamu dengan banyaknya harta dan ramainya anak. Tetapi di hujung ayat apa Allah Ta'ala sebut? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah manusia, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ghurur ni maknanya nipu. Surah Al-Hadid ayat 20. Tuan-tuan, yang mengungkapkan ini adalah Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Dia yang cipta dunia ni, dia owner, dia sendiri yang beritahu apa spek dunia yang aku buat ini.
Macam tuan-tuan ada kereta, kalau pakai Toyota, pergi sebih kat Toyota. Mekanik Toyota sebagai pemilik kepada kereta itu, mana dia pakar dalam Toyota, dia akan beri kita nasihat macam-macam. Bawa kereta ni jangan redah air gini. Itu lantaklah kereta aku. Tak, dia nasihat sebab dia lebih tahu. Maka kita dunia yang kita sedang duduk, kita terpesona ni, owner dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, mu kena ingat awal, dunia ni mata'ul ghurur, semuanya tipu ya. Ingat wang, ini tipu belaka. Semuanya pura-pura. Semua tipu. Kesihatan tipu. Kesihatan dari segi apa? Kita perasan sihat. Perasan sihat. Nanya sakit ke? Sakit, Tuhan dah tentu sakit. Pergi klinik, doktor bagi ubat. Berasa sihat, non sakit juga. Sakit tetap sakit. Umur meningkat, dah tak handsome, yang perempuan dah tak cantik, boleh bedok lebih kurang. Nampak cantik tapi kecantikan yang menipu. Dia nikmat yang betul-betul hakiki di mana? Surga. Surga taklah tipu ya. Kalau perempuan cantik, cantik betul. Kalau sihat, sihat betul. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, mu jangan kena tipu. Sebab itu bagi kita orang beriman, Nabi SAW berikan satu amaran. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sebut, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang objektif dia nak hidup di dunia ni kerana nak cari dunia semata-mata, maka Allah akan menghuru-harakan urusan dia. Apa yang Allah buat? Kata Nabi, pertama sekali, ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah akan letakkan kefakiran pada kedua kelopak mata dia. Maknanya orang yang selok nak cari dunia ni, pada kelopak matanya Allah letakkan fakir. Maknanya dia akan sentiasa rasa tak cukup, dan dia akan nampak hanya orang saja yang kaya, dia tak. Ini mata yang fakir. Dia selalu nampak kekayaan orang, sehingga kan dia lupa di atas kepalanya pun ada pelangi dan nikmat, tapi dia sibuk membela nikmat pada orang lain. Yang kedua, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia walaupun dia kejar dunia bagai nak rak, dia tak akan dapat dunia ni kecuali sekadar takdir yang aku dah tentukan, kata Allah. Cukup ya. Contoh, Allah dah tentu dia ni sebulan 3,000. Gaji dia 3,000 ya. Kerja-kerjaan gaji 3,000. Katalah dia mikir, tak cukup 3,000 ni, aku kena buat part time juga. Dia pun buatlah bisnes macam-macam, ngongak. Kira-kira dapat 20,000. Tapi bila dapat 20,000, dia lupa bila dah berniaga, ada LHDN nya, ada cukainya, ada itu, ada ini, ngongak, ada pekerja bayar. Lalah 3,000 juga dia ada sebenarnya. Memang itu dah disetkan. Ada orang dulu kerjaan gaji 4,000. Nah, kata tak ada, aku kerja gaji 4,000. Dia pun bertanding pilihan raya, menang. Dah menang jadi esko pula. 4 lah berapa, 11-12,000 agak. Suka tengok jumlah gaji berubah. Tapi dah jadi yang berhormat, duitmu duitku juga. Orang rakyat datang, pengundi datang, YB ini rumah elektrik tak ada, main duit sikit, ulu. Pergi kedai kan pau pula dia orang ramai. YB guna air, satu kedai dia bayar. Lalan 4,000 juga tinggal untuk dia. Allah dah tentukan. Kemudian Nabi menyambung, wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Tapi siapa hak hidup di dunia ni, matlamat utama dia adalah hari akhirat, matlamat utamanya dah adalah ketika dia nak fikir aku alam kubur esok macam mana, maka orang ini Allah akan mengumpulkan urusan dia, menjadikan kaya pada hati dia, dan dunia akan datang kepada dia. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi.
Percayalah tuan-tuan, kalau kita kejar akhirat, dunia kejar kita sampai tak ada yang nak nepih dah. Banyak kat nikmat, orang ni bagi projek banyak pula, Allah. Sebab kita kejar akhirat. Dunia, siapa yang kejar dunia, akhirat dia akan tinggal. Akhirat tak bercara. Dan mana ada orang dalam dunia boleh kejar dunia? Tak akan boleh. Dunia ni macam bayang-bayang. Dia lari 100, kita kejar 100, dia lari 120, sentiasa ke depan. Tak payah contoh lain lah. Handphone kita berapa kali tukar dah dia punya model. Tak terkejar dia kita. Rasa baru lagi pakai telefon ni, jenama ini. Dengar-dengar lepas 2 bulan dia buat pula ada teknologi baru. Hantu raya betul. Kena beli lagi. Contoh lah. Tak terkejar. Kereta rasa baru lagi pakai Honda Accord, keluar pula model lah, lampu dia congek sikit. La ilaha illallah. Tak terkejar. Tapi siapa kejar akhirat, dunia kejar dia. Saya ramai jumpa orang yang hidupnya memang fikir agama. Dia bisnes, mungkin dah berjaya, dia fikir nak tolong orang, nak ramai orang susah dia bantu, masjid dia tolong. Maka kita tengok dunia kejar dia luar biasa sekali. Kaya memang kaya lah, kulu kilir naik helikopter pun ada. Tapi itulah beza. Kita hok sibuk kejar hok dunia siang malam ni, helikopter pun nak beli helikopter kontrol tak mampu lagi setakat ni. Beza. Kejar akhirat, dunia kejar kita. Ini Nabi janji. Betul hadis qudsi daripada Abi Hurairah, ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi, wahai anak Adam, luangkanlah masamu untuk sembah aku, nescaya aku akan penuhkan hidupmu dengan kekayaan dan aku tutup kemiskinanmu. Tapi kalau engkau malah, engkau tak nak sembah aku akan penuhkan kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku akan tidak tutup kemiskinanmu. Hadis qudsi riwayat Imam Ahmad. Mesti luangkan masa untuk Allah. Tuan-tuan, ni bukanlah saya nak membakar tuan-tuan jadi malas berniaga. Malas aku berniaga baru nak semangat ustaz ni kabar jangan cinta dunia. Dah. Tidak ke arah itu direction kita. Directionnya adalah kalau kita galik sangat dengan kesibukan dunia sampai tak ibadat, yang ini berbahaya. Ingatlah, di sisi Allah dunia ni tak ada harga. Tak ada harga. Di sisi Allah dunia ni tak ada harga. Macam tuan-tuan orang berniaga, letak barang macam-macam. Tuan-tuan tahu mana ada berharga, mana tak. Lepas tu harga murah-murah ni kadang kita bagi lebih je ke orang. Sebab tak ada harga sangat, ni beli longgok je. Allah Ta'ala umpamakan dunia ni benda tak ada harga. Dalam satu hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi pernah menyebut, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in. Kalaulah dunia ini di sisi Allah ada nilai, dan nilainya itu seberat sayap nyamuk sahaja, nescaya Allah takkan sudi memberi air minum kepada orang kafir. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Tak ada nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk pun tak ada nilai. Sayap nyamuk berapa gram agak, tak ada. Di sisi Allah tak ada nilai. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis dia mengumpamakan dunia ni macam celupan jari di laut. Tuan-tuan pergi laut, pergi pantai, celuk jari, angkat. Itulah dunia, kata Nabi. Dalam hadis daripada Al-Mustawrid Al-Fihri radhiyallahu an, wallahi, kata Nabi, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi wa asyara Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima tarji'. Demi Allah, kata Nabi,
tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat melainkan seperti kamu pergi celup jari kamu ke dalam air, maka kamu angkat, lihatlah apa yang dibawa oleh jari itu, yang melekat di jari kamu itu apa? Itu dunia. Yang akhirat itu apa? Laut itu. Laut itu adalah akhirat. Yang dunia ni yang kamu celup itu ya. Hadis riwayat Muslim dan juga Ibnu Hibban. Baru-baru ni saya ada dapat satu video kawan hantar. Dia buat perbandingan dunia, bumi yang kita duduk ini. Kita rasa dunia ni besar sangat dah, bumi ni besar sangat dah, tapi rupanya bila banding dengan makhluk Allah yang lain, planet-planet di luar sana, kecil sangat kita ni. Dalam sistem cakrawala, selain daripada bumi, matahari, bulan, ni semua objek yang ada dalam sistem cakrawala kita. Angkasa lepas ini dia dipenuhi dengan bintang-bintang, planet-planet, meteor-meteor. Ada berbilion-bilion objek di angkasa yang berkumpul dan membentuk himpunan gergasi sistem-sistem bintang yang kita gelarkan sebagai galaksi. Galaksi ini pula adalah gabungan berbilion-bilion bintang, dan bintang ini adalah objek angkasa yang besar sama macam matahari. Dalam galaksi yang bersaiz besar ada 3 trilion bintang dalam satu galaksi. Bagi galaksi yang sederhana ada 200 hingga 300 bilion bintang. Memang bumi yang kita tengah duduk sekarang ini, memang dia adalah menjadi tempat hidup kepada 7.2 bilion lah manusia. Tapi dalam kalangan planet-planet, kita adalah yang kelima terbesar daripada 8 planet dalam sistem tata suria kita. Kalau bandingkan dengan Mercury, planet Marikh, planet Venus, memang kita tak nafi, kita ni memang besarlah, superior. Tapi kalau dibandingkan dengan planet Neptune, Uranus, Saturn, apatah lagi Jupiter, maka planet kita ini nothing, satu bintang kecil saja. Apatah lagi kalau nak disejajarkan saiz kita ni dengan matahari, maka bumi yang memiliki keluasan 510,072,000 km persegi itu jauh lebih kecil daripada matahari yang luasnya 11,990 kali ganda lebih besar daripada kita. Dan matahari juga bukanlah bintang yang terbesar, ukurannya jauh lebih kecil dengan satu lagi bintang namanya Sirius. Dan Sirius pun amatlah kecil juga jika dibandingkan dengan Pollux, Arcturus, Aldebaran, Rigel, Antares, Betelgeuse dan banyak lagi. Dan Betelgeuse itu juga masih lagi kecil kalau nak dibandingkan dengan Mu-Caphel, BV Caphel A, dan akhirnya bintang yang paling besar VY Canis Majoris. Ini semua bintang-bintang. Dan ada satu kajian baru ni menunjukkan VY Canis Majoris adalah salah satu bintang paling besar, paling terang yang ditemui oleh saintis setakat ini. Jaraknya 1/5 kilo parsec ataupun lebih daripada 4,900 tahun cahaya daripada bumi jarak dia. Manusia perlu 1,100 tahun untuk nak mengelilingi bintang ini. Besar betul. Maknanya bila kita tengok bumi, hok kita selok bagai nak rock cari siang malam ini, dunia ini satu dot, little red dot, tik gitu ya. Siapa owner sebesar-besar alam cakrawala ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik semua yang saya sebutkan tadi. Baik itu Allah Ta'ala sebut, mu duduk di bumi, mu tak ada nilai. Bumi ni cenonek sangat, aku ada makhluk lebih besar padamu. Itulah nilai bumi di sisi Allah, nilai dunia di sisi Allah.
Maka marilah kita semua, janganlah kita lalai dan leka membiarkan nafsu menjadi raja. Kembara dunia hanya seketika, cuma sekadar singgahan sahaja. Kita semua adalah sama, mencari bekal supaya selesa. Hidup di dunia tidaklah lama, tambahkanlah pahala, kurangkanlah dosa. Hidup di dunia dihias cabaran, menguji jiwa, mengingatkan peranan. Doa di pohon penuh kesabaran, serahkan diri penuh keimanan. Tirai senja semakin menerpa, mentari menghilang jauh pandangan. Bekalan akhirat janganlah dilupa, moga kita bahagia di hari perhitungan. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Moga-moga menjentik semangat kita untuk sedar seketika bahawa dalam kesibukan kita mengejar dunia, cari projek, kejar pangkat, nak dapat pingat, nak dapat datuk, nak macam-macam, break seketika, berhenti seketika untuk kita renung balik, muhasabah. Janganlah kita meninggal dalam keadaan tengah galik mencari benda-benda itu. Sebagai manusia, kena tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya. Tahu hidup ada mati, tahu akhirat tempat berhenti, tahu syahadat pangkal ibadat, tahu iman jadi pegangan. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.